Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah Ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu Allahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, tiada atas mereka yang percaya akan Allah dan beramal mereka itu akan amal yang salihat dosa pada barang yang makan mereka itu apabila mengekalkan takut, dan percaya dan mengerjakan amal akan amal yang soleh, kemudian takut dan percaya, kemudian daripada haramkan, kemudian takut, yakni akan syirik dan barang yang diharamkan Allah Ta'ala atas mereka itu sekalian dan membaik mereka itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya tidak ke atas orang yang beriman, orang yang percaya akan Allah, yakni orang yang beriman akan Allah Ta'ala dan beramal dengan amalan yang solehat, beramal dengan amalan yang soleh dosa. Tidak ada dosa, tidak jatuh mereka pada dosa pada barang yang mereka makan apabila mereka mengekalkan takut. Yakni dengan apa yang mereka makan apabila mereka itu bertakwa kepada Allah. Menunjukkan di sini orang yang bertakwa kepada Allah, di antaranya sifat dia jaga pada makan. Dan orang yang bertakwa ini tidak akan makan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, mereka cukup menghalusi makan. Sehingga kan orang yang menjaga makan ini, yang pertama dia akan melahirkan hati yang bersih kalau jaga makan. Sehingga ulama-ulama dahulu pun dia kejaga makan. Imam Nawawi dia menjaga makan. Sehingga kan beliau ini orang yang berkat ilmunya, banyak ilmunya, dan beliau ini orang yang mempunyai karamah yang begitu hebat kerana menjaga makan. Maka orang yang saleh, orang yang beramal dengan amalan yang saleh, mereka akan menjaga makan. Jaga makan ini sama ada dia menjaga makanan yang haram ataupun dia menjaga makanan yang halal. Apa yang dimaksudkan menjaga makanan yang halal? Maknanya makanan ini halal, tetapi dia tidak berlebih-lebihan pada makan walaupun makanan yang halal. Imam Al-Ghazali dia menjaga makan, dia menjaga masa dari segi makan. Maknanya bila dia nak makan biskut yang keras, dia akan letakkan air dalam air supaya biskut itu lembut, supaya tidak menghabiskan masa dengan mengunyah biskut, benda-benda yang keras. Sampai begitu sekali mereka jaga. Maka nak beritahu, orang yang takut kepada Allah, dia akan makan, dia akan jaga makan dan tidak makan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam bab minum. Abu Bakar As-Siddiq, satu hari orang beri susu kambing. Susu kambing. Lalu Abu Bakar As-Siddiq minum susu kambing tadi. Lepas minum, Abu Bakar tanya, mari di mana susu kambing ini? Kata orang yang memberi minum pada Abu Bakar tadi, dia kata, saya dahulu kerja saya tenun nasib. Mana tenun nasib? Ambil upah daripada tenun nasib. Kemudian bila dia ambil upah daripada tenun nasib, kemudian ada orang yang tidak bayar, berhutang dengan dia. Jadi hari ini orang bayar hasil daripada tenun nasib itu, kemudian dibelinya susu kambing, lalu diberi kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hasilnya hasil susu kambing, hasilnya hasil daripada tenun nasib. Bukannya hasil daripada perniagaan, pekerjaan yang baik, tenun nasib, dan diberi pada Saidina Abu Bakar. Lalu Saidina Abu Bakar terkejut, hasil daripada ini beli susu kambing, beri kepada dia. Lalu dalam keadaan macam tu, Saidina Abu Bakar menjolok sehinggalah muntah balik kesemuanya sekali, kerana takut perkara yang haram ini ada di dalam tubuhnya. Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih.
satu-satu daging yang tumbuh daripada hasil yang diharamkan oleh Allah, maka nerakalah yang layak baginya. Jadi kita kena jaga. Alhamdulillah, sembahyang kita dah jaga, ibadat kita jaga. Tapi kalau kita tak jaga makan, ini juga menghalang kita ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, apabila mengekalkan takut dan percaya, dan orang yang beriman tadi, percaya itu beriman lah, orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal akan amal yang solehat, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kemudian daripada takut, selepas takut kepada Allah, selepas bertakwa kepada Allah, dan percaya, kemudian daripada haramkan, kemudian takut, yakni akan syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi dia kata kemudian mereka itu bertakwa dan beramal dengan amalan yang soleh. Mula-mula mereka beriman dan beramal soleh. Yang kedua, beramal soleh dan takwa. Mula-mula mereka beriman, lepas beriman mereka beramal soleh. Hasil daripada beramal soleh, kemudian lahir daripada amal soleh itu merasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Belum tentu orang yang beribadat ini takut pada Allah. Kerana ada orang yang beriman dan beramal soleh. Dia banyak beramal soleh, tapi takut itu tidak ada lagi. Tidak ada takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi menangis pada Allah. Banyak kita sembahyang tapi tidak menangis depan Allah. Banyak kita beribadat tapi tidak merasa gerun kepada Allah. Maka yang disebut dalam Al-Quran, orang yang beriman beramal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, beramal soleh melahirkan takwa. Sehinggalah amal soleh tadi melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah orang yang betul-betul beramal soleh, dia mampu meninggalkan maksiat. Tetapi ramai lagi orang yang beramal dengan amalan soleh. Zahirnya kita tengok dia beramal dengan amalan soleh, tapi tidak lagi mampu meninggalkan maksiat, masih lagi mengekalkan maksiat. Maka golongan yang kedua ini disebut mereka itu beriman kepada Allah dan takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Selepas Allah Ta'ala memberitahu perkara yang diharamkan oleh Allah, mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Adapun kebanyakan manusia beramal, mereka beribadat pada Allah, tetapi yang pertama tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tidak mampu meninggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata beramal soleh kemudian takut. Maka di sini kita kena faham, biar kita beramal dengan amalan yang soleh sampailah rasa takut pada Allah. Takut pada Allah Ta'ala, buat dosa rasa takut. Kadang-kadang ibadat kita buat banyak pun kita masih takut pada Allah. Ya, kita buat banyak ibadat tapi maksiat banyak lagi. Cukuplah seorang itu maksiat kepada Allah apabila dia lupa pada Allah. Cukuplah dia itu melakukan maksiat kepada Allah apabila dia merasakan dia ini banyak ibadat. Banyak ibadat. Sedangkan dia itu sebenarnya kurang lagi ibadat kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Maka kemudian daripada takut dan percaya dan beriman, kemudian yang daripada haramkan, kemudian daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian takut, yakni akan syirik kepada Allah, dan dia takut, di antara dia takut melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik ni ada dua, satu syirik jali, satu syirik khafi. Syirik jalinya syirik terang-terangan. Sama ada syirik itu dari segi nama Allah, beribadat dengan selain daripada Allah, ataupun disebabkan dengan perbuatan syirik dari segi menyembah patung-patung berhala dan sebagainya. Dan satu lagi syirik khafi. Syirik khafi ini dengan arti kata tidak ikhlas kepada Allah dalam melakukan amal ibadat. Sama ada dia buat amal ibadat itu kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang, ataupun kerana untuk mendapatkan kemasyhuran atau mendapat pujian. Ini bukan kerana Allah. Maka kalau bukan kerana Allah, kerana siapa? Kerana makhluk. Maka ibadat kerana makhluk. Maka ibadat kerana makhluk itu syirik pada Allah. Syirik kepada Allah Ta'ala. Maka hendaklah takut daripada melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala, dan barang yang diharamkan Allah Ta'ala atas mereka itu, dan takut daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Maknanya takut daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Yusuf alaihissalam seorang lelaki seorang nabi yang rupa parasnya amat cantik. Cantik macam mana wallahu alam. Nah, Allah Taala mentajalikan sifat jamal Allah pada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kan wanita-wanita Mesir ketika itu melihat Nabi Yusuf terpedaya ataupun kagum, sehingga kan terhiris jarinya ataupun terpotong jarinya, tidak menyedari lantaran melihat cantiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Lalu wanita tadi duduk dalam rumah sama dengan Nabi Yusuf. Ghallaqatil abwaab. Ghallaqa ini kalau bahasa Arab atau wazan fa'ala, maknanya buat kerja sungguh-sungguh. Dia menutup pintu, tutup sungguh-sungguh pintu sampai dia keluar, ibaratnya gitu. Maknanya tutup atas, tutup bawah, kunci lagi, ibaratnya gitu. Dia tutup pintu. Ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak. Kemudian dia pun cuba menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu Nabi Yusuf dengan Zulaikha saja, pintu sudah tertutup, peluang sudah terbuka. Tetapi apabila hasil takwa ada dalam hati Nabi Yusuf mengatakan, aku takut kepada Allah. Ma'azallah, aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada takwa inilah dapat meninggalkan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dalam keadaan macam tu katanya terbayang. Ada ulama mengatakan terbayang ayahnya. Terbayang ayahnya ataupun terlintas dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang sebenar. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Orang yang bertakwa ini, dia ini melakukan apa yang Allah Taala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Taala larang, sama ada secara terang-terangan dan juga secara tersembunyi. Secara terang-terangan ramai orang yang boleh meninggalkan maksiat, tetapi secara tersembunyi ramai lagi orang yang tidak mampu tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Maka hendaklah kamu takut kepada Allah, takut melakukan perkara syirik dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya dosa kita di hadapan Allah, kita ini masih lagi mengekalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Maka tidak dapat mesti kena banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Tapi masalahnya sekarang kita sudah belajar, kita sudah beramal ibadat. Kenapa maksiat kita tidak mampu tinggalkan? Macam mana kita nak meninggalkan maksiat kepada Allah Taala? Lalu disebut dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Junaid Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka katanya dalam kitab Sirul Asrar mengatakan bahawa seorang tadi hendak mencabut nafsu yang ada dalam hatinya. Dia panggil nafsu dia amarah, mulhimah, lawamah dan sebagainya. Nak mencabut mesti dengan talqin zikir daripada guru. Zikir, cabut la ilaha illallah, kerana pedang memotong nafsu ini pada kalimah la ilaha illallah. Banyak berzikir, kemudian duduk di bawah bimbingan guru, yang mana guru tadi telah mencapai makrifat kepada Allah, yang telah sempurna perjalanan nafsunya, dapat dididik ataupun dapat mengawal nafsu dia. Maka tidak dapat orang yang beramal soleh mesti lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, sehinggalah dia kata mereka itu sekalian dan membaik mereka itu syirik takut yang diharamkan oleh Allah, sehinggalah membaik mereka itu. Apa makna membaik? Sehinggalah melahirkan ihsan mereka itu, ihsan kepada Allah. Apa makna ihsan? Ihsan ini maknanya baik, tapi yang disebut dalam hadis ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ini melakukan ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Dan seandainya kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi sehinggalah ada di mana-mana merasa bahawa Allah Ta'ala ada di hadapan. Maka kalau kita rasa Allah Ta'ala ada di hadapan,
Adakah kita akan buat maksiat? Tidak dah. Maka itulah takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kita merasa takut kepada Allah Taala, sehinggalah rasa ihsan. Rasa ihsan tu rasa apa? Rasa kebersamaan Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah Taala bersama orang yang sabar. Rasa Allah Taala bersama dengan kita. Sehinggalah tercabutlah nafsu-nafsu yang ada, nafsu-nafsu jahat yang ada dalam hati kita, sehinggalah tidak mampu kita nak melakukan maksiat kerana lantaran takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlunya ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena belajar ilmu. Di antara ilmu yang kita kena belajar, mesti kena ilmu tauhid, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ilmu tauhid ini mesti kena ada tauhid i'tiqadiyah, tauhid mengenai perbahasan tauhid. Seperti belajar ilmu sifat 20. Kita tahu dah sifat 20. Wujud tak Allah, Allah Taala wujud. Kuasa dah Allah, Allah Taala kuasa. Tapi bagaimana nak melahirkan rasa kuasa Allah Taala itu, rasa takut pada Allah itu? Maka kena ada tauhid syuhudiyah. Belajar tauhid syuhudiyah melalui amalan-amalan zikir daripada guru, sehinggalah rasa sifat-sifat Allah itu tertanam di dalam hati. Kemudian belajar ilmu-ilmu fiqh mengenai perbahasan fiqh yang perlu kita mempelajarinya. Jadi dalam bab ilmu-ilmu fiqh kita mesti kena belajar perkara yang wajib atas kita. Perkara-perkara yang wajib atas kita, seperti sembahyang, maka wajib mengenai sembahyang, perkara rukun sembahyang, perkara batal sembahyang, perkara sah sembahyang, syarat sah sembahyang. Zakat pun begitu, haji pun begitu, perkara-perkara yang berkaitan dengan kita. Kata dalam kitab Haqaiq Tasawuf, dia kata kalau orang itu bermuamalat, jual beli, maka wajib dia belajar bab jual beli. Kalau orang tu masuk korban, maka kena belajar bab korban. Maka dia tu nak keluar zakat, kena belajar bab zakat. Itu saja. Tapi tidak wajib belajar perbahasan yang dalam-dalam. Itu kita serah kepada ulama-ulama. Kemudian pergi kepada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu amalan. Ilmu tasawuf ini untuk melahirkan takwa kepada Allah Taala. Sehinggalah kita beribadat dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mahu melakukan ibadat tapi dalam keadaan tidak dapat meninggalkan dosa-dosa. Baik, dia kata di sini. Maka yang pertama, bermula Allah Ta'ala kasih akan orang yang berbuat kebaikan, dan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala kasih. Sebab tu kita kena buat baik, kena beribadat pada Allah. Bila buat beribadat pada Allah, banyak-banyak kita buat ibadat, jangan buat maksiat, lalu Allah Ta'ala kasih. Bila Allah Ta'ala kasih, yang pertama Allah Ta'ala campurkan ketenangan dalam hati. Kita kena dekatkan diri dengan Allah. Sebab tu segala penyelesaian masalah mendekatkan diri dengan Allah. Hari ini masyarakat bermasalah banyak. Masalah, macam-macam masalah. Masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah jiran, masalah harta benda, masalah anak beranak dan sebagainya masalah. Kenapa berlaku macam tu? Masalah yang berlaku ini adalah disebabkan kita jauh dengan Allah. Maka bila kita ini nak selesaikan masalah, dekatkan diri dengan Allah. Bila kita dekatkan diri dengan Allah, lalu Allah Ta'ala kasih kita. Bila Allah Ta'ala kasih kita, yang pertama Allah Ta'ala campurkan ketenangan di dalam hati. Sehingga kan Nabi kata, kamu akan merasa ketenangan yang selama ini kamu tidak merasainya. Dengan cara kita mendekatkan diri dengan Allah. Sebab itu banyakkan hadir dalam majlis-majlis ilmu, banyakkan sembahyang berjemaah, duduk sembahyang awal waktu, banyakkan membaca Al-Quran. Semuanya itu akan menyebabkan hati kita tenang. Kenapa hati kita tenang? Kerana kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang ini akan diselesaikan masalah oleh Allah Taala. Allah Taala akan murahkan rezeki. Allah Taala akan jadikan anak-anak kita akan patuh kepada kita. Hati kita pun menjadi tenang bila kita bertakwa kepada Allah. Sebab itulah takwa ini jalan yang paling utama, yang paling baik, bekalan yang paling baik. Maka dia kata di sini, maka takwa yang pertama, yakni takwa daripada syirik kepada Allah, yakni takut daripada melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi disebut dalam hadis, berlaku umat di akhir zaman nanti,
iman mereka keluar daripada jiwa mereka sebagaimana anak panah keluar daripada busur panah. Anak panah kalau keluar daripada busur panah dia tak mari semula dah. Kecuali kena pergi ambil kata. Dan disebut dalam hadis kata di akhir zaman akan datang fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap. Maknanya bila sampai malam gelap tak boleh nak lari dah. Sehingga kan berlaku fitnah, siang beriman, petang kufur kepada Allah. Petang kufur kepada Allah, pagi petang beriman, pagi esok kufur kepada Allah. Ini melibatkan kepada syirik kepada Allah Ta'ala. Saya ada satu cerita, ada seorang hamba Allah Ta'ala cerita pada saya. Orang yang cerita ni ahli agama juga. Dia beritahu saya, dia kata saya tak cerita pada orang lain, dia kata. Orang macam ustaz saya cerita. Jadi saya pun cerita pada demo semua lah. Dia kata ada seorang hamba Allah Ta'ala uji dengan berbagai ujian. Jadi ujian dia ini kaya, ada harta, ada rumah besar, ada kenderaan, ada keluarga. Jadi dalam keadaan macam tu tiba-tiba difitnah. Bila difitnah akhirnya menyebabkan dia dibuang kerja. Bila dibuang kerja, dia ada rumah, banyak lagi yang tak bayar rumah, dia ada kenderaan. Kemudian anak-anak dia lagi sekolah. Isteri dia keadaan hidupan dia biasanya hidupan yang selesa, tiba-tiba ditarik oleh Allah Ta'ala disebabkan difitnah. Ini ujian Allah. Lalu dia cuba lagi usaha cari kerja, dia hantar surat melalui orang. Jadi minta jabatan dia, kalau awak buang saya tak apalah, tolong uruskan saya, hantar surat ke sana, hantar rekod-rekod kerja saya di Kuala Lumpur. Tapi orang buat lagi ke dia, tak hantar lagi. Sehinggalah dia tanya saya kata tidak ada permohonan pun. Dia terkejut. Dia lagi kena lagi ujian lagi. Akhir kali hidup dia dah bertukar dah, daripada senang menjadi susah. Lalu timbul dalam hati, Allah Ta'ala ini tidak adil pada aku. Allah Ta'ala tidak adil pada aku. Jadi dia timbul dalam hati, Allah Ta'ala tidak adil. Kenapa Allah Ta'ala buat dia macam ni, gini-gini. Jadi dia merasa buruk sangka pada Allah. Akhir kali meletakkan seolah-olah hanya dia tak kata je Allah Ta'ala zalim pada dia. Dia kata Allah Ta'ala tidak adil pada dia. Tidak adil, dia difitnah macam ni. Jadi perkataan dia ini menyebabkan dia tidak boleh tidur beberapa hari. Ini Allah Ta'ala masih sayang lagi dia. Jadi bila tidak boleh tidur, akhir sekali dia berjumpalah dengan seorang hamba Allah yang soleh, yang alim lah. Dia seorang hamba Allah yang alim. Tanya orang alim, kata ustaz, macam mana saya ni ustaz? Saya kata gini-gini. Jadi ustaz ni orang yang bagus juga, tapi dia tak kata kamu ni berdosa besar, kamu ni gini, tak patut. Dia tak kata. Dia kata sabar ujian Allah Ta'ala. Nanti kamu balik dulu, rehat-rehat dulu, tenangkan fikiran dulu, nanti mari semula. Dia pun mari semula lah. Mari semula besok. Jadi dia kata ustaz tadi pun ceritalah, beritahu tentang ujian-ujian Allah, kenapa Allah Ta'ala uji, tanda Allah Ta'ala kasih kita ni, Allah Ta'ala uji. Terang. Akhir kali orang tadi menangis. Dah saya ni macam mana nak buat ni ustaz? Jadi ke saya nak ucap semula. Ustaz tu kata tak apa, awak nak ucap mula, ucaplah. Jadi ustaz tu biar orang tu mulut sendiri, dia tambah suruh orang tu mengucap. Bila orang tu mengucap, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, rambut dia tegak berdiri. Kata ustaz tu cerita depan saya tak pernah tengok keadaan begini ustaz dia. Saya tengok depan mata saya, berdiri, pucat muka dia. Dia sebut dalam keadaan ketak-ketak. Lepas dia sebut, dia menangis. Boleh menangis kesyukuran ke kerana Allah Ta'ala beri hidayat lagi dia ke, menangis kerana sesal apa yang dia kata dulu ke, Allah alam lah. Sabar. Jadi lepas pada tu ustaz tu tengok, dia kata benda tengok. Lepas tu ustaz tu tenang kan, sehingga kan ustaz tu cerita pada saya, dia kata ana tengok sendiri ustaz, rambut dia tegak-tegak tu jadi jatuh, mula turun balik. Jadi macam biasa. Dia susah. Dia pun lepas tu dia menangis. Lepas tu ustaz tadi pujuk-pujuk dia sehinggalah hati jadi tenang. Ustaz tu kata bersabarlah. Mungkin selama ni kita lalai pada Allah, maka banyakkan berdoa pada Allah.
Ada orang tadi pun ikut ustaz tadi. Malam-malam doa. Bila berdoa pada Allah, syarikat kerja tadi, bos dia tu panggil balik dia kerja. Allah Ta'ala buka. Yang dia ni memang betul-betul difitnah. Panggil balik kerja dia. Minta taruh gaji mahal lagi pada hari tu. Taruh lagi. Tapi bila dia pergi kat kerja tu, dia fikir-fikir, dia tak sanggup tengok orang-orang yang fitnah dia ni. Tidak sanggup, dia pun tolak. Dia pun tolak. Bila dia tolak, mari kerja lain lagi. Allah Ta'ala ganti kerja lebih baik lagi pada hak dahulu tu. Lalu dia pun pergi ke kerja tu. Barulah dia sedar. Dia sedar. Lalu ustaz tu kata, jaga kita orang beriman kena takut benda-benda gini. Cuba bayangkan kalau kita kata Allah Ta'ala tak adil, tapi ketika itu Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Wal-iyazubillah. Jadi kena takut. Kita orang yang beriman jangan main perkara-perkara yang macam ni. Maka yang paling penting ketauhidan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Kita mempunyai Allah Ta'ala yang maha pengasih kepada hamba-Nya. Maka dia kata orang yang beriman ini mereka itu takut. Takut apa? Yang pertama, mereka takut melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, supaya amalan mereka diterima oleh Allah. Dan ketahuilah, semua perkara-perkara lain, dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala ampunkan, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun dosa-dosa lain, kalau dengan rahmat Allah datangnya syafaat Nabi SAW, maka orang ini akan dapat syafaat. Tetapi bagi orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, maka tidak dapat syafaat mereka kepada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, syirik kepada Allah Ta'ala, pertama, takutlah kita daripada melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan iman itu berbetulannya, iaitu tauhid, yakni hendaklah dia berbetulan dengan iman. Kalau dia tidak berbetulan dengan iman, dia jatuh syirik. Maka mesti berbetulan dengan iman yang bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti kita yakin tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita kena masukkan iman, masukkan Allah Ta'ala di dalam hati kita. Sebab tu kita menyuruh ataupun menggalakkan jemaah-jemaah kita supaya banyakkan berzikir kepada Allah. Bila kita banyak berzikir, maka tertanamlah kalimah la ilaha illallah di dalam hati. Bila kalimah la ilaha illallah tu tertanam di dalam hati, maka maknanya akan kuatlah iman kita. Kalau kalimah la ilaha illallah itu tidak tertanam lagi dalam hati, dibimbangi akan tercabut iman itu. Maka hendaklah kita orang yang beriman hendaklah sentiasa duduk di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, takwa yang kedua, iaitu takwa daripada bid'ah, daripada perkara-perkara bid'ah, perkara yang melanggar syarak Allah ataupun yang tidak ada daripada Nabi SAW. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, dia kata, man ahdasa min amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesuatu amalan yang tidak berdasarkan kepada hadis Nabi ataupun satu amalan ibadat yang tidak didatangkan daripada aku, daripada Nabi, fahuwa raddun, ianya ditolak. Maka jangan buat amal ibadat yang tidak ada daripada Nabi. Satu ketika dahulu ada zaman tabi'in. Saya tak ingat dah nama dia seorang tabi'in. Seorang tabi'in, dia jadi gubernur. Satu hari dia jadi gubernur. Sampailah satu hari raya. Bila hari raya, biasanya kita semayang raya dulu, baru kita baca khutbah. Betul tak, hari raya gitu kan, semayang raya. Tetapi sahabat Nabi ni, orang tabi'in, bukan sahabat Nabi, tabi'in ini, dia ini nak baca khutbah dulu, baru semayang raya. Lalulah dia ini pemimpin gubernur. Jadi dia ingat dia jadi pemimpin, dia boleh buat suka ikut hukum Allah Ta'ala. Lalu ketika itu dia pun naik di atas mimbar nak baca khutbah, semayang tak lagi. Orang-orang yang duduk di bawah ini bangun bangkit, mengatakan, khalafta sunnah, kamu ini telah menyalahi sunnah. Kamu ini telah menyalahi sunnah. Sedangkan yang sepatutnya hendaklah sembahyang dahulu baru baca khutbah, bukan baca khutbah dulu baru sembahyang.
Dia hak duduk di atas mimbar khutbah ini. Dia kata, tidakkah kamu lihat sembahyang Jumaat? Kan sembahyang Jumaat itu ianya baca khutbah dulu baru sembahyang. Jadi hari ni dia nak tukar, nak buat macam sembahyang Jumaat, nak baca khutbah dulu baru sembahyang. Lalu orang lain pun bangun marah. Sini pun bangun marah. Ada seorang sahabat Nabi. Tinggal dia sahabat Nabi. Orang lain tabi'in mereka dah. Dia kata dia duduk zaman Nabi. Nabi tak pernah buat macam ni. Lalulah dia pun mengatakan, kamu ini telah melanggar sunnah Nabi. Kerana dia ni adalah sahabat Nabi. Masih lagi ada lagi sahabat Nabi. Dan dia semasa duduk bersama Nabi tidak pernah melakukan perkara yang macam ni. Lalu orang lain pun bangun belaka, marah pada dia. Lalu dia pun kata, sebenarnya aku nak tengok rakyat aku. Oh, rakyat aku bagus, masih lagi nak ikut sunnah Nabi lagi. Bagus. Dia pun turun mayang mula. Padahal dia nak lari daripada sunnah Nabi. Maka bid'ah. Maka kita jangan melakukan perkara bid'ah. Bid'ah ini kena faham. Dalam mazhab Syafi'i ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Maka bid'ah hasanah itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Bid'ah hasanah tidak ada masalah. Dahulu saya pun melarang juga tahlil dahulu. Jadi bid'ah hasanah begini. Macam tahlil itu tidak mengapa, kerana tahlil sebutan la ilaha illallah. Yang dilarang itu kalau mengambil harta anak yatim, beri makan pada orang ramai. Tapi kalau tidak ada masalah. Kita berzikir banyak-banyak, sebut la ilaha illallah. Maka takut yang ditakuti ini adalah bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah, bid'ah yang membawa kepada kesesatan. Sebagaimana ada sahabat Nabi dulu, dia ini beriman kepada Allah. Bila saya beriman kepada Allah Ta'ala, satu hari dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, hamba dulu sembah patung berhala. Lama dah tak sembah patung berhala. Boleh tak izinkan hamba sembah patung berhala sebulan? Minta dengan Nabi. Lalu Nabi kata tidak boleh. Dia tidak boleh. Dia pun balik musyarat. Jumpa Nabi. Dah kalau tak boleh sebulan, seminggu. Nabi tak beri. Lepas tu balik pula. Lalu dia kata kalau tak boleh seminggu, sehari. Nabi tak bagi. Dia bagi balik pula. Mari jumpa Nabi. Kalau tak boleh sehari, sejam. Nabi kata kalau kamu beriman kepada Allah, maka tidak boleh lagi menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutilah kita daripada perkara-perkara bid'ah. Kerana perkara bid'ah ini perkara yang menyebabkan amalan tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bid'ah yang dibenarkan adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu tidak mengapa, selagi mana ada ditunjukkan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu pegang kepada sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ini sunnah kepada orang-orang yang mengikut Nabi. Baru ini saya di Melaka, dia jemput dia ceramah di Melaka. Dia suruh ceramah bab saka. Saka ada dua, dia kata. Saya pun ceramah, saka ada dua. Satu saka bentuk jin-jin tu, makhluk halus. Satu saka agama. Jadi apa yang dia sebut saka? Al ulama warasatul anbiya. Saka ini waris. Warisan. Jadi bila orang tu ada bela saka, bila nak mati, waris dia kena ambil. Itu saka. Tapi dari segi agama ada orang saka. Kenapa saka agama? Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi saka agama ni ada 4. Yang pertama, ilmu yang bersanad daripada Nabi. Ilmu daripada Nabi. Ini saka kena ambil. Kena ambil ilmu daripada Nabi. Apa ilmu daripada Nabi? Yang disebut innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hamba-hamba aku yang takut pada aku ulama. Ulama yang takut pada Allah. Jadi ilmu yang kita kena mempusakai adalah ilmu yang takut pada Allah. Mesti kita kena belajar. Pastikan kita belajar ilmu biar hasil takut pada Allah Ta'ala. Biar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dapat tidak. Yang pertama dia panggil ilmu. Ini saka Nabi, kena ambil ilmu. Yang kedua amalan.
amalan-amalan seperti amalan berzikir. Itu amalan-amalan saka Nabi. Kenapa kita tidak ambil amalan Nabi? Amalan berzikir sebagai contoh. Ini amalan Nabi disebut dalam Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dia kata orang-orang ini mereka itu sentiasa berzikir. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika baring, mereka berzikir mengingati Allah. Sama ada dalam keadaan mereka itu baring ataupun mereka itu berjalan dan mereka itu memikirkan kejadian Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. Itu amalan. Amalan-amalan ini saka daripada Nabi, kena ambil amalan. Yang ketiga, adab. Kena ada adab. Hari ini orang tidak ada adab. Anak-anak tidak beradab kepada ibu bapa. Sedangkan Nabi ajar apa? Nabi ajar beradab. Nabi ajar beradab. Mesti kita beradab. Anak mesti beradab dengan ibu bapa. Tidak boleh bercakap kasar, kena sayang ibu bapa mereka. Kemudian kena beradab pada orang tua. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yawham sayyirana. Tidak beriman, tidak termasuk di kalangan golongan kami, kata Nabi. Orang kecil tidak menghormati orang tua. Orang tua tidak menghormati budak kecil. Yang ketiga, adab kepada ulama-ulama, menghormati ulama, mengasihi ulama, menghadiri majlis-majlis ulama. Ini adab yang perlu kita jagai. Dan yang keempat, dia panggil amalan rohani ataupun dia panggil berkat, barakah. Hari ini orang tak ambil berat mengenai berkat. Nabi pusakakan supaya adanya berkat di antara orang-orang yang mengikuti perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata di sini, hendaklah jaga daripada perkara-perkara bid'ah. Kalau terkeluar daripada empat ini, membawa kepada bid'ah. Terkeluar daripada empat ini, tidak ada ilmu yang membawa takut kepada Allah ataupun ilmu yang menyeleweng, ini bid'ah. Ajaran yang membawa kepada penyelewengan. Tidak ada adab dalam belajar, tidak ada adab, ini bid'ah juga. Tidak ada amalan-amalan yang boleh menghampirkan diri kepada Allah, amalan yang menjauhkan diri kepada Allah, ini bid'ah juga. Amalan-amalan tadi. Maka hendaklah kita takut daripada bid'ah. Dan juga iman yang disebut sertanya hendaklah disertai dengan iman, itu ikrar dengan sunnah. Maknanya ikrar menyatakan ingin duduk di atas sunnah Nabi dan juga jamaah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka hendaklah ikrar duduk di atas iman dan juga bersama dengan ulama-ulama, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang ketiga, yakni takwa daripada segala maasi. Maasi adalah maksiat. Takut daripada segala maksiat. Yang syar'iyah, yang berbetul syarak, seperti berzina, seperti minum arak, meninggalkan sembahyang, itu maksiat-maksiat yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan tiada ikrar pada manzilah ini. Tiada ikrar, tiada menyatakan ingin duduk di atas manzilah ini, tempat ini. Maknanya ikrar supaya tidak duduk di dalam maksiat. Mesti kena ada bersungguh-sungguh tidak mau melakukan maksiat. Jadi saya nak beritahu, kita kalau tersalah buat maksiat, sama ada tersalah itu dari segi mata contohnya, ataupun tersalah itu dari segi lidah contohnya, tersalah itu dari segi telinga contohnya, tersalah itu dari segi tangan, kita telah melakukan dosa, maka cepat-cepat kembali pada Allah. Bagai contohlah, andai kata kita tadi bercakap-cakap, bila kita bercakap-cakap, tiba-tiba kita dah tersalah cakap-cakap, mengata orang dan sebagainya, fitnah orang, ataupun kita berbohong dengan orang, maka selepas daripada kita buat dosa tu, kita kena cepat-cepat istighfar pada Allah. Sebab itu Nabi ini, dia beristighfar kepada 100 kali sehari. Padahal Nabi tak buat dosa, tapi Nabi nak ajar kepada sahabat-sahabat Nabi, nak ajar kepada umat, maka kita beristighfar biar banyak. Kalaulah kita ini sedar kita banyak dosa, kalau kita beristighfar banyak-banyak 100 kali, 1000 kali, istighfar banyak-banyak, insya-Allah lama-lama dia akan rasa takut kepada Allah. Bila rasa takut, dari rasa takut itulah takut itulah
rasanya ingin menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang anak buah saya lah. Yang ini berzikir, disuruh berzikir. Bila dia berzikir, akhir sekali timbul rasa takut, mari takut. Lalulah menangis. Lalu ditanya, apa perasaan kamu bila berzikir? Dia tak boleh nak cakap. Dia tulis kertas, dia tunjuk kertas aja. Tengok kertas. Lalu di kertas tu kita boleh baca. Dia rasa bergetar hati, teringat dosa, menangis kepada Allah Taala. Merasakan rasa takut kepada Allah. Jadi takut pada Allah Taala ini, nak rasa takut mesti ada cita-cita nak tinggal maksiat. Kalau tak ada cita-cita nak meninggalkan maksiat, kita tak akan rasa takut pada Allah. Lalu kita kena muhasabah diri kita. Apakah maksiat yang kita kekal lakukan? Apakah maksiat yang kita buat hari ini? Sama ada maksiat itu, maksiat merupakan dosa mata, maksiat merupakan dosa lidah, dosa telinga, maka kena letak dalam hati, aku ini nak tinggalkan dosa ni. Kena ada mari dalam aku. Kalau tidak ada cita-cita nak meninggalkan maksiat, tidak akan lahir takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata bersertanya ikrar, tiada ikrar pada manzilah ini, tiada duduk dia atas kedudukan maksiat ni. Tak ada ikrar, mana tidak ada kenyataan ataupun ikrar daripada lidahnya nak duduk dalam maksiat. Maka bila buat maksiat, mesti cepat-cepat beristighfar pada Allah. Ada dalam satu hadis kata Allah Ta'ala, ada hamba aku ini, dia ini orang yang bertaubat pada Allah, dia bertaubat pada Allah, tetapi bila dia bertaubat, lepas dia bertaubat, dia terbuat juga maksiat. Maka lepas dia terbuat maksiat ini, dia cepat-cepat istighfar pada Allah, cepat-cepat kembali pada Allah. Bila cepat-cepat kembali kepada Allah, dalam keadaan macam tu, lalulah dia ini nak kekal dalam iman. Lepas daripada tu, lama tu buat pula maksiat pada Allah. Dia tambah buat, tapi dia terbuat juga. Lalu dia cepat-cepat istighfar pada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, hamba aku ini, dia bertaubat selepas dia buat maksiat. Setiap dia buat taubat, dan dia tidak mahu buat maksiat, tapi dia terbuat juga. Boleh jadi dia kalah, iman dia rendah lagi, nafsu dia tinggi, ataupun dia iman dia lemah, dia mudah terpedaya dengan syaitan lagi. Lalu dia buat. Lalu Allah Ta'ala kata kepada mengatakan kepada malaikat dan juga kepada hamba Allah Ta'ala yang lain, Nabi mengatakan bahawa orang ini, dia buat maksiat, dia terus bertaubat, Allah Ta'ala sentiasa ampunkan dosa. Sebab itu disebut, dia kata innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan segala dosa-dosa. Ada seorang sahabat Nabi, ada juga nano-nano. Jadi satu hari, entah macam mana tahu, dia jumpa orang puan. Jadi bila dia jumpa orang puan, dia pun pegang tangan orang puan tadi. Lepas pada tu dia rasa salah, apa aku jadi gitu, apa jadi macam tu. Lalulah dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, akhir sekali Nabi tak layan dia. Nabi tak layan. Dan macam mana yang Rasulullah, hamba ni dah salah dah, Nabi dah tahu tak layan dia. Sehinggalah Nabi tak layan dia, sapalah waktu sembahyang. Dia ni dah sesat dah betul-betul sesat dah salah dah. Sapa waktu sembahyang, lalu dia pun sembahyang. Sembahyang dengan Nabi. Bila sembahyang dengan Nabi, lepas daripada sembahyang, dia jumpa lagi Nabi. Ya Rasulullah, guanalah saya ni dah salah ni. Rasulullah kata, tidakkah kamu mengerjakan sembahyang bersama kami semua? Dia kata, ya. Kalau macam itu, doa dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni nak menghasilkan takwa, memang dia kena, yang pertama kena banyak rasa bersalah. Kalau kita tak rasa bersalah, adakah kita ni rasa bersalah ke tidak? Kalau kita tidak berasa bersalah, tidak akan menghasilkan takwa. Mesti kita kena rasa bersalah. Lepas sembahyang pun rasa salah, mana duduk malam-malam rasa banyak dosa amat. Jangan rasa kita banyak baik dah. Kalau kita rasa sembahyang banyak dah, ibadat banyak dah, banyak infak harta fisabilillah pun banyak dah, dalam keadaan macam tu, kalau kita rasa macam tu, tidak akan melahirkan takwa kepada Allah,
Contohnya orang yang ada ilmu, dia ni ilmu banyak, lalu dia menyampaikan ilmu, berdakwah pada jalan Allah, lalu dia kata aku ni baik dah menyampaikan dakwah pada Allah, maka inilah pendakwah yang tidak bertakwa kepada Allah. Orang yang ahli ibadat, dia buat ibadat banyak-banyak dah pada Allah Ta'ala, tapi dia rasa dia dah baik pada orang lain, maka dia akan menjadi ahli ibadat yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Dan begitulah juga orang-orang yang kaya, yang menginfakkan harta pada jalan Allah, tapi dia merasakan dia ni orang yang banyak harta, yang infak harta pada jalan Allah, dia ni baik, maka dia tidak melahirkan takwa kepada Allah. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi, walaupun dalam keadaan mereka tu ibadat banyak, tapi masih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman ibnu Affan, walaupun dia ini dijamin syurga, tapi bila dia lalu dekat kubur dia menangis, malam-malam menangis. Sayyidina Umar Al-Khattab pun begitu juga, dia tidak dapat tidur malam lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang bernama Maimun ibnu Mahram. Dia ini seorang wanita yang soleh, sehingga kan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata, kalau tidak ada Maimun ibnu Mahram, kalau tidak ada manusia seperti Maimun ibnu Mahram, maka akan menjadi sampahlah manusia yang lain. Jadi oleh kerana adanya Maimun Mahram, melahirkan orang-orang lain pun merasa kebaikan di atas adanya orang ni, sehingga berkat doa orang-orang yang soleh. Tapi Maimun ibnu Mahram ini, walaupun dia manusia yang cukup takut kepada Allah daripada melakukan maksiat, sehingga kan dia kata, ya Allah, lebih baik butakan mata akulah, kerana aku takut mata aku ini melihat maksiat. Mana dia kata, kalaulah kata mata aku ini menyebabkan aku melihat maksiat, aku lebih rela buta daripada celak, katanya tu. Mana dia minta tu, kerana takut dia, terlampau takut dia dalam melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, orang yang takut kepada Allah Taala ini, orang yang takwa ini, dia ini takut daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, dan lawannya, maka lawan daripada maasi, lawan pada maksiat tadi itu dengan ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan yang ini menghasilkan bahawa hatinya sentiasa merasakan adanya Allah Ta'ala. Setiap mana dia melakukan maksiat ada, maka sehinggakan dia melakukan kebaikan zahir dan batin. Ingat, maksiat ada dua, satu maksiat zahir, satu maksiat batin, sehingga akan melahirkan ihsan. Ihsan ini baik dia zahir dan batin. Baik, maka iaitu taat. Apa itu ihsan? Ihsan itu taat kepada Allah, taat zahir dan juga batin, dan istiqamah, berada dalam keadaan istiqamah. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan saya ini akan masuk di dalam syurga? Lalu Nabi mengatakan, qul amantu billah summastaqim, katakanlah kamu benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar yakin kepada Allah. Letak dalam hati Allah Ta'ala ada. Letak dalam hati. Ada tu jangan lidah, ada tu dalam hati. Letak dalam hati, summastaqim, kemudian istiqamahlah, duduk di atas kebaikan. Makna istiqamah yakni tetap di atas mengerjakan ketaatan, tetap buat taat. Warna-warna keadaan buat taat. Hujan banyak, hujan lebat pun taat juga pada Allah. Duduk dalam keadaan ketaatan kepada Allah, mesti duduk dalam keadaan taat. Buatlah taat di mana kita berada. Dan dia kata taat ini dengan arti kata ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Abdikan diri pada Allah Ta'ala mesti dalam keadaan mengenal Allah. Jadi ibadat ni nak beritahu, kita ibadat mesti mencapai makrifat pada Allah. Kalau orang tanya kita, apa tujuan kita beribadat? Tujuan kita beribadat untuk menjadi hamba kepada Allah. Hamba yang macam mana? Hamba yang bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi mesti kena sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka adalah dengan menepati suruh. Maka takwa tadi, takut tadi dengan menempati apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, buat, dan mengekalkan bagi taat akan Allah
dan sentiasa dalam keadaan taat kepada Allah. Buat apa-apa biar taat kepada Allah. Makan pun kerana taat kepada Allah. Tidur pun kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa-apa biarlah membawa kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menghimpunkan manazil. Maka ketaatan ini, takwa yang membawa kepada ketaatan ini menghimpunkan beberapa manazil. Manazil ini kedudukan. Ataupun apa ni, martabat, yakni 3 tempat, iaitu tempat iman. Yang pertama takwa yang melahirkan iman. Yang pertama iman, dan tempat ahli sunnah, ahli sunnah dan jamaah, dan tempat ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak dapat tidak. Maka dia kata yang pertama tempat iman, yang kedua tempat ahli sunnah wal jamaah, dan yang ketiga tempat istiqamah. Melahirkan iman dalam hati. Biarlah takwa melahirkan iman di dalam hati. Maknanya orang yang benar-benar takwa kepada Allah, melahirkan hati dia betul-betul bertauhidkan kepada Allah, betul-betul melahirkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, mestilah kita duduk dalam keadaan taat kepada Allah. Yang kedua, mestilah menempati ahli sunnah wal jamaah. Iman kita mestilah menempati ahli sunnah wal jamaah yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Jangan menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah mesti mengikut perjalanan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dari segi tauhid. Dari segi fiqh mesti mengikut perjalanan Imam Syafi'i. Mesti mengikut perjalanan Imam Syafi'i. Jangan meleweng, jangan menyeleweng. Dari segi tasawuf mesti mengikut imam-imam yang muktabar dari segi tasawuf. Sama ada Imam Ghazali ke, sama ada Syekh Qadir Jalani ke, Junaid Baghdadi pun dan sebagainya. Dan tempat istiqamah, dan duduk dalam keadaan istiqamah melakukan amal ibadat ataupun tetap dalam keadaan kebaikan. Mesti duduk dalam keadaan tetap melakukan kebaikan, kekalkan dalam melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Maka inilah yang dikatakan oleh ulama pada menyatakan mana takwa. Inilah yang dikatakan takwa. Takwa melahirkan iman kepada Allah. Kalau seorang itu takwa tapi tidak melahirkan iman kepada Allah, tidak merasa takut kepada Allah, itu belum lagi sebenar-benar takwa kepada Allah. Dan juga orang yang takwa ini mesti duduk di atas pegangan ahli sunnah wal jamaah, dan orang yang takwa ini mesti dalam keadaan istiqamah, tetap melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata muallif radhiyallahu anhu, aku dapat takwa itu maknanya, kata muallif itu siapa di situ? Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, makna takwa itu ialah menjauhkan bagi berlebih-lebih pada yang halal. Takwa ini tidak mengambil perkara yang halal secara berlebih-lebih. Kerana apa? Kerana bimbang mengambil yang halal secara berlebih-lebih itu boleh membawa kepada haram ataupun syubhat dan sebagainya. Jadi takwa ini, kata takwa, yakni takut. Siapa nak ambil yang halal pun takut. Ambil sekadar yang perlu sahaja. Imam Malik, dia pergi tandas tu pun dia bertaubat pada Allah. Masih lama dia kata. Pergi tandas tu. Pergi tandas tu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Imam Ghazali masa makan lama sikit, ambil masa makan pun bertaubat pada Allah. Ambil masa makan. Kerana masa makan ni dia meninggalkan waktu beribadat pada Allah. Jadi dia nak kadang gitu. Sampai waktu makan pun dia bertaubat pada Allah. Imam Malik waktu tandas bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena banyak beristighfar pada Allah, banyak bertaubat pada Allah. Supaya kita rasa Allah aku ini. Kalau orang dahulu makan pun dia ambil kira, sampai gitu sekali dah kita banyak lagi bertaubat. Tengok TV taubat. Masa tengok TV taubat pada Allah. Masa cakap telefon taubat pada Allah. Maknanya kalau dah ambil kira, nak ambil kira dia, jauh kita lagi. Maka sehingga kan tidak berani mengambil perkara yang halal kerana takut terjatuh daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang paling penting adalah kita ini sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah sehingga rasa takut pada Allah. Cukuplah kita kena latih diri supaya rasa takut pada Allah. Kalau boleh biar banyak menangis. Macam mana nak pergi menangis pada Allah? Macam mana? Takwa kita dengan arti kata
tidak berjaya meninggalkan perkara-perkara maksiat. Sehingga kan kita merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyeru kepada muslimat, yang pertama, banyak-banyaklah berzikir. Berzikirlah melahirkan hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, belajarlah ilmu sehingga kan ilmu tadi merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, istiqamahlah dalam melakukan amal ibadat. Kita dalam melakukan amal ibadat ni kadang macam-macam ujian ada. Ujian anak-anak, ujian suami, kadang-kadang ujian harta benda, kadang-kadang ujian jiran tetangga, ujian masyarakat. Kita teruskan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, melakukan ibadat supaya kita melahirkan takwa pada Allah. Kalau melahirkan takwa kepada Allah, itulah bekalan yang sebaik-baiknya, barulah kita duduk dalam keadaan selamat kepada Allah Ta'ala. Apa bukti kita ini sudah bertakwa kepada Allah? Yang pertama, kita dapat tinggalkan maksiat. Yang kedua, kita banyak menangis di hadapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak merasa bahawa kita ini sudah baik depan Allah. Kita banyak berhati-hati, rasa takut sama berterusan dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa setakat ini saja. Wallahu a'lam. Jadi kita ambil kata mu'alif lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma ridna ilman nafi'an wa dzukna fahman tayyiba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sama ada dosa yang kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami duduk dalam keadaan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami ingin menjadi hamba-Mu yang benar-benar bertaubat kepada-Mu, yang benar-benar melakukan ketakwaan kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah majlis ilmu ini, ya Allah. Berkatkanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahlah kami dalam melakukan amal ibadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah orang yang hadir dalam majlis ilmu, ya Allah, di madrasah ini, ya Allah. Berkatkanlah pelajar-pelajar, ya Allah. Berkatlah orang yang menyampaikan ilmu dalam madrasah ini, ya Allah. Ya Tuhan kami, berkatlah ahli-ahli keluarga kami, ya Allah. Selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh, ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan orang yang bertakwa kepada-Mu. Jauhkanlah kami daripada melakukan syirik kepada-Mu, ya Allah, sama ada syirik jali ataupun syirik khafi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berpegang teguh dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, dan matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah. Bangkitkanlah kami di atas kalimah ini, ya Allah, kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, sama ada yang zahir ataupun yang batin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada azab api neraka, masukkanlah kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi